Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera buat semuanya. Kita mulakan program kita pada malam yang berbahagia ini dengan baca mul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita bersama-sama merafakkan kesyukuran ke Allah SWT dengan limpah dan izinnya. Allah rezeki kita pada hari ini, pada malam ini, kita mampu hidup sekali lagi dalam keadaan sihat walafiat, alhamdulillah, serta selawat dan salam kata junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, baik. Jadi alhamdulillah, bagi saja sahabat-sahabat penonton yang baru saja menonton siaran langsung kita pada malam ni, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ke program yang dibawakan khas oleh Pustaka Permata Ummah, iaitu syarahan pemetaan baharu dunia Islam yang akan disampaikan oleh YB Ustaz Muhammad Khalil bin Abdul Hadi. Baik, sahabat-sahabat yang baru saja menonton, teruskan like, komen dan share supaya lebih ramai yang dapat mengambil manfaat apa yang akan disampaikan oleh panel kita pada malam ni, insya-Allah. Sebelum itu, seperti biasa, kita cek teknikal terlebih dahulu, sama ada jelas ataupun tidak setiap apa yang saya sampaikan, seperti yang saya tuturkan. Okay, jika jelas, boleh komen jelas di ruang komen dan nyatakan tempat kalian. Sama ada contoh, kalau di ceras, ceras jelas. Okay, kalau di dungun, dungun jelas. Kalau di lahadatu, lahadatu jelas. Okay, kalau tengoklah sama ada jelas ataupun tidak. Kalau kurang jelas, saya akan perbaiki supaya program kita insya-Allah berjalan dengan lancar sehingga hujungnya, insya-Allah. Baik, kita tengok dulu. Alhamdulillah. Okay, teruskan like, komen dan share, insya-Allah, supaya lebih ramai yang sertai majlis ilmu kita pada malam ini. Baik, sahabat-sahabat, kalau kita nak tengok sahabat-sahabat kita dah share ke belum. Bila komen tu kalau dah ada bukan share tu, maknanya dia dah share. Kalau belum, maknanya belum share. Jadi perhatikan kawan kita yang komen tu, kalau belum ada kataan share tu, teruskan share ke grup-grup Facebook yang ada lah, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat, sebelum kita pergi lebih jauh, serahkan ruang ini kepada Ustaz YB Ustaz untuk memberikan syarahan beliau untuk program kita pada malam ini. Sedikit untuk saya membuat sikap promosi yang sekarang ni giat dijalankan oleh Pustaka Permata Ummah, iaitu promosi e-belia. Okey, pihak teknikal boleh sediakan. Okey, inilah promosi e-belia membaca yang disediakan khas di Shopee Pustaka Permata Ummah. Kita membawakan ada 6 package disediakan khas untuk e-belia, iaitu bantuan diberikan khas oleh kerajaan kepada golongan belia. Kita ada 6 package yang disediakan oleh Pustaka Permata Ummah. Kita ada package yang berharga RM50, kita ada package yang berharga RM100. Jadi kita ada combo belia 1, kita ada juga combo belia 2, dan kita juga ada combo belia 3. Ketiga-tiga ini berharga RM50 sahaja. Dan seterusnya kita juga ada combo RM100. Kita ada 3 combo RM100, iaitu combo yang pertama belia Rabbani, combo yang kedua belia Tarbawi, dan combo yang ketiga belia Siasi. Jadi kesemua ini boleh didapati di Shopee Permata Ummah. Jadi sahabat-sahabat yang masih belum menggunakan e-belia, boleh tebus di Shopee Pustaka Permata Ummah cepat-cepat. Jadi tebus dengan perkara, insya-Allah, dengan bahan yang bermanfaat, insya-Allah, yang disediakan khas oleh Pustaka Permata Ummah. Baik, jadi tanpa lengahkan masa, insya-Allah, sahabat-sahabat semua pun sedang menunggu. Insya-Allah, sedikit untuk saya kongsikan berkenaan dengan buku yang akan disyarahkan oleh YB Ustaz, iaitu buku Pemetaan Baharu Dunia Islam. Buku ini merupakan buku ringkas yang dibawakan kepada pembaca untuk memahami geopolitik antarabangsa dan kesannya terhadap dunia Islam secara visual peta dan kronologi. Jadi
Untuk kita ketahui lebih lanjut apakah buku ini dibawakan, jadi sama-sama kita mendengarkan syarahan yang akan disampaikan oleh YB Ustaz Halil. Jadi sedikit bagi data, Ustaz YB Ustaz Halil ini beliau merupakan penaung Pustaka Permaktumah dan juga Adun Batu Buruk. Jadi Ustaz, boleh saya dapat signal sama Ustaz sudah bersedia? Jika sudah bersedia, saya berikan ruang ini kepada YB Ustaz untuk sampaikan syarahan beliau dengan segala hormatnya. Dipersilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati saudara pengurusi majlis yang juga moderator dalam program diskusi ataupun syarahan buku pada malam ini, seluruh staf Permata Ummah dan seterusnya seluruh penonton-penonton, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Yang pertamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat memanfaatkan teknologi dunia tanpa sempadan untuk kita bersiaran bagi kita berbincang dan juga mengulas satu buku terbaru yang dikarang oleh Ayahanda Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Haji Awang. Walaupun apa yang disebut oleh pengurusi tadi ialah untuk mensyarahkan buku ini, sebenarnya tidaklah sampai untuk mensyarahkan buku ini. Cuma bagi saya menerangkan ataupun memberi tasawur umum apa yang terkandung di dalam buku ini untuk sama-sama kita mengambil manfaat dan istifadah daripadanya. Buku ini satu buku yang sangat menarik, buku semasa bagi kita memahami politik antarabangsa mengikut kacamata politik Islam itu sendiri. Tajuk buku ini ialah Pemetaan Baharu Dunia Islam, di mana apa yang disajikan dalam buku ini saya kira satu sajian yang sangat menarik dan mudah untuk kita memahaminya dari segi persembahan yang diberikan. Saya tidaklah mahu menerangkan satu persatu, cuma saya kira lebih baik saya mulakan dahulu mukaddimah buku ini daripada muka surat 1 supaya kita mendapat satu tasawur kenapa buku ini ditulis oleh pengarang. Dalam mukaddimah ini, pengarang menyebut buku ini pada asalnya merupakan satu kajian secara ringkas dalam bahasa Arab yang telah dihasilkan bagi memenuhi permintaan Kesatuan Ulama Sedunia yang berpusat di Qatar sebagai renungan secara khusus buat umat Islam supaya mereka sedar. Jadi buku ini sebenarnya satu buku yang nak kata lama sangat dikarang tidaklah juga, iaitu beberapa tahun lepas ketika pengarang masih lagi menjawat jawatan naib Ketua Kesatuan Ulama Sedunia yang dipimpin oleh Al-Allamah Al-Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, di mana buku ini pada asalnya dikarang dalam bahasa Arab, memenuhi permintaan
Kesatuan Ulama Islam Sedunia. Maknanya Kesatuan Ulama Islam Sedunia yang meminta supaya pengarang mengarang buku yang memberikan tajuk sebagaimana yang saya sebutkan tadi, untuk menjadi renungan kepada umat Islam supaya mereka sedar apa yang berlaku ke atas dunia Islam pada hari ini. Kalau kita perhatikan kandungan buku ini boleh dipecahkan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama menyatakan di dalamnya pemesongan konsep al-irhab dan serangan terhadap Islam. Bahagian yang kedua, pemetaan baharu dunia Islam. Dan bahagian yang ketiga, ke arah pengukuhan dunia Islam. Kalau kita perhatikan ketiga-tiga bahagian yang telah dinyatakan ini, ia tidak lari daripada 2 asas penting yang perlu difahami oleh umat Islam secara umumnya dan pendukung gerakan Islam secara khususnya, iaitu tashihul mafahim dan raddus syubhat. Tashihul mafahim ialah memperbetulkan kefahaman. Dan yang keduanya ialah menjawab syubhah-syubhah. Maknanya kalau kita perhatikan ketiga-tiga bahagian dengan tajuk-tajuk yang disediakan dalam buku ini, ia berkisar kepada 2 asas yang saya sebutkan tadi. Yang pertama sekali ialah untuk memperbetulkan kefahaman-kefahaman. Sebab itulah kalau kita perhatikan dalam bahagian yang pertama daripada buku ini, pengarang telah menerangkan kepada kita supaya kita memperbetulkan kefahaman tentang al-irhab, kefahaman tentang terorisme, kefahaman tentang ekstremisme, supaya kita tidak mengikut gelombang yang dibawa oleh musuh-musuh Islam, supaya kita umat Islam memahami istilah-istilah ini dengan kefahaman yang bertunjangkan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di sini sebagai satu contoh dalam bahagian yang pertama yang bertajuk membetulkan pemahaman konsep al-irhab. Pengarang menyebut media barat melancarkan perang terhadap Islam dan umatnya dengan mencipta dan menggunakan pelbagai istilah yang mengelirukan. Kekeliruan itu berkait dengan beberapa istilah dalam bidang sains kemanusiaan, sains sosial, media serta pengaruh kebudayaan. Kekeliruan tersebut diciptakan bagi melahirkan pengikut yang membuta tuli, menghakis kebebasan berfikir dan jati diri mereka dalam menanggapi gambaran sebenar sesuatu perkara yang telah diselewengkan. Setiap satu istilah yang digunakan itu mempunyai sisi yang positif dan juga negatif. Jadi memang perancangan musuh-musuh Islam, khususnya pihak Barat, untuk memesongkan kefahaman umat Islam dengan memberikan kefahaman yang salah dan tidak betul. Dalam konteks ini ialah kefahaman tentang konsep al-irhab itu sendiri. Objektif ataupun matlamatnya ialah untuk melahirkan di kalangan umat Islam pengikut yang membuta tuli. Jadi bila diberi kefahaman yang salah, maka umat Islam akan bertindak dengan membuta tuli dan juga akan menghakis kebebasan berfikir dan jati diri mereka dalam menanggapi gambaran sebenar sesuatu perkara yang telah diselewengkan. Jadi mereka tidak memahami dengan kefahaman yang betul. Oleh kerana itulah
pengarang menyebut di sini apakah dia mafhum sebenar istilah al-irhab mengikut Al-Quran, pandangan ulama-ulama tafsir dan juga yang diterangkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita betul-betul memahami kefahaman ini mengikut acuan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikut acuan musuh-musuh Islam, pihak barat yang mempunyai objektif dan matlamat untuk memesongkan kefahaman umat Islam. Sebagai tambahan, saya teringat satu pandangan yang disebut oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Beliau mengatakan bahawa zaman kita sekarang ini, umat Islam berdepan dengan zaman al-isti'marul istilahi, penjajahan dari sudut istilah. Kalau dulu umat Islam berdepan dengan zaman penjajahan tanah air umat Islam. Tanah air umat Islam dijajah dan ditakluk. Setelah tanah air umat Islam mencapai kemerdekaan, walaupun kemerdekaan itu bukan kemerdekaan yang sebenar, itu perbahasan lain lah. Dan zaman kita sekarang ni, khususnya zaman dunia tanpa sempadan, penjajahan dalam bentuk baru ialah penjajahan dari sudut istilah. Antaranya lah istilah yang dinyatakan tadi, istilah al-irhab. Al-irhab maksudnya ialah keganasan. Jadi keganasan yang diberikan kefahaman kepada kita oleh pihak barat jauh sekali bercanggah dengan kefahaman yang diajar kepada kita oleh Al-Quran dan juga oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di sini dinyatakan pandangan-pandangan ulama apa dia yang dimaksudkan dengan keganasan tersebut ataupun al-irhab. Maksudnya ialah tukhifuna bihi aduwallah wa aduwakum. Kan ini disebut di dalam Al-Quranul Karim, iaitu firman Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Jadi maksud turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ialah untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kalian. Jadi ulama tafsir menyatakan bahawa menggerunkan di situ ialah menghinakan dan mengecewakan musuh Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sini apa yang menarik dinyatakan juga oleh ulama tafsir, matlamat yang diletakkan oleh Islam ialah apabila mereka cenderung untuk berdamai, maka keputusannya ialah menerima perdamaian tersebut. Maknanya di sini Islam ni bukan meletakkan keganasan, meletakkan ketakutan, meletakkan perkara-perkara negatif sebagai matlamat. Tidak. Matlamat akhirnya Islam mendahulukan perdamaian. Bila musuh sudah takut, maka tidak perlu lagi melampaui batas. Jika sekiranya mereka cenderung kepada perdamaian, maka terimalah perdamaian itu. Itu apa yang diajar kepada kita oleh ajaran Islam. Baik, kalau kita lihat dalam bahagian yang pertama ini, diterangkan juga tentang fenomena ekstrim menyebabkan berlaku fitnah takfir dan perbalahan sesama umat Islam daripada kejahilan umat dan propaganda barat. Di antara kesan daripada serangan pemikiran sehingga melahirkan kefahaman yang salah dan silap tadi, menyebabkan berlakunya kecelaruan di kalangan umat Islam itu sendiri. Antaranya ialah fitnah takfir. Fitnah mengkafirkan sesama orang Islam. Sunni mengkafirkan Syiah. Syiah mengkafirkan Sunni. Dan begitulah seterusnya. Menyebabkan musuh-musuh Islam mereka bertepuk tangan. Yang ruginya ialah umat Islam. Jadi ini antara benda yang berlaku yang perlu kita beri perhatian dan dinyatakan di dalam buku ini, khususnya bahagian pertama yang disebut oleh pengarang. Di antara juga ialah dalam bahagian pertama ini dinyatakan propaganda media terhadap Islam merosakkan makna jihad yang sebenar dan Islam mendahulukan konsep perdamaian dalam hubungan antarabangsa.
berbalik kepada asas yang saya sebutkan tadi, ialah tashihul mafahim, memperbetulkan kefahaman. Jadi media barat, mereka merosakkan kefahaman jihad. Mereka menyatakan jihad ini jahat, jihad ini teruk, jihad ini ganas, jihad ini bunuh orang, jihad ini peperangan semata-mata. Sedangkan kefahaman yang betul di sisi Islam, jihad merupakan satu konsep yang sangat luas, yang tidak boleh difahami malaikat dengan kita membedah bahasa Arab itu sendiri. Kerana jihad daripada bahasa Arab, mestilah melihat dari sisi bahasa Arab itu sendiri. Jika diterjemahkan bahasa Arab tersebut, jihad dengan makna holy war sebagai contoh dalam bahasa Inggeris, ia tidak tepat. Kerana konsep jihad berbeza. Kefahaman yang mengikut kefahaman barat, walaupun mereka sedar, tetapi mereka sengaja kerana mereka mempunyai objektif dan matlamat untuk mengelirukan pemikiran umat Islam dan juga untuk menjauhkan masyarakat mereka daripada ajaran Islam itu sendiri. Juga dalam bahagian pertama ini diterangkan tentang kefahaman yang disarankan ataupun yang mengikut acuan Islam ialah al-futuhatul islamiyah. Berbeza dengan acuan barat yang menggunakan istilah imperialism ataupun penjajahan. Ini pun kita mesti beringat supaya kita tidak masuk dalam perangkap musuh, khususnya golongan orientalis barat. Golongan orientalis ini mereka mengkaji tentang sejarah Islam, bukan mereka nak ambil manfaat dan petunjuk daripada sejarah Islam itu, tetapi tujuan mereka ialah untuk pukul balik Islam. Antaranya ialah mereka gunakan dalam penulisan-penulisan mereka dengan istilah Islam menjajah, Islam menakluk, imperialism Islam dan seumpamanya. Sedangkan istilah yang digunakan oleh Islam ialah al-futuhat. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami buka, kami beri kemenangan kepada kamu wahai Muhammad dengan kemenangan yang nyata dan jelas. Antara apa yang disebut dalam bahagian ini juga ialah tentang kesederhanaan Islam dalam hubungan dengan masyarakat majmuk, mencegah umatnya daripada bersikap melampaui batas dan berlaku adil walaupun terhadap musuh. Di mana diterangkan juga tentang konsep masyarakat majmuk mengikut acuan Islam yang meletakkan prinsip keadilan di tempat yang sepatutnya sehingga berlaku adil hatta terhadap musuh-musuh Islam itu sendiri. Kemudian diterangkan juga dalam bahagian ini 4 faktor kelemahan dunia Islam. Sebelum penulis ataupun pengarang menerangkan dalam bahagian kedua berkait dengan pemetaan baharu dunia Islam, jadi pengarang bawa dulu penyakit-penyakit yang ada kepada dunia Islam. Yang pertamanya ialah kegagalan penyelesaian kesan daripada penjajahan. Walaupun penjajah telah meninggalkan dunia Islam, tetapi kesan daripada racun yang ditanam oleh penjajah itu masih lagi wujud di dalam diri umat Islam yang tersebar begitu meluas di dunia Islam. Sebagai satu contoh yang paling jelasnya ialah racun nasionalisme. Racun nasionalisme ataupun perkauman. Masing-masing berbangga dengan kaum dan bangsa masing-masing. Arab berbangga dengan Arab, Melayu berbangga dengan Melayu, India berbangga dengan India, Turki berbangga dengan Turki dan begitulah seterusnya. Jadi faktor ini masih ada lagi dalam diri umat Islam, walaupun begitu ia makin melemah yang akan kita lihatkan nanti. Yang keduanya adalah kerosakan pemerintah yang mengikut telunjuk barat. Pemerintah-pemerintah yang memerintah di dunia Islam, walaupun barat telah meninggalkan dunia Islam, tetapi
pemerintah-pemerintah yang ditinggalkan oleh Barat ini melaksanakan agenda penjajah Barat itu. Yang ketiganya ialah kelemahan pemahaman agama para ulama'. Ulama'-ulama' tidak memainkan peranan yang sebenar, khususnya dalam melaksanakan dua asas yang saya sebutkan tadi, iaitu tashihul mafahim, memperbetulkan kefahaman, dan raddus syubhat, menjawab syubhah-syubhah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam. Dan yang terakhirnya ialah kejahilan umat Islam. Kejahilan umat Islam tentang ajaran Islam, kejahilan umat Islam tentang sejarah Islam, kejahilan umat Islam tentang tamadun Islam, dan lain-lain lagi. Sehingga umat Islam berkiblatkan kepada Barat, tidak berkiblatkan kepada Kaabah, kepada penyatuan ummah, kepada sejarah dan tamadun Islam, dan begitulah seterusnya. Seterusnya, diterangkan dalam bahagian pertama ini juga ialah dua penyakit berbahaya kepada umat Islam. Penyakit ini yang pertamanya ialah tasahul, bermudah-mudahan, dan yang kedua tasyaddud, melampaui batas ataupun ekstrim. Ini apa yang terdapat di kalangan umat Islam. Hasil daripada kejahilan yang ada tadi, dan juga ulama' tidak memainkan peranan, dan juga pemerintah yang masih lagi mengikut telunjuk musuh-musuh Islam, maka wujudlah dua penyakit dalam umat Islam ini. Tasahul yang bermudah-mudah. Maknanya menganggap Islam ini hanya sekadar agama untuk kepentingan yang tertentu sahaja. Adapun dari sudut-sudut yang lain tidak berpegang dengan Islam. Bermudah-mudah dengan agama. Tasyaddud ekstrim. Ini melampau. Nak kepada Islam tapi dengan kefahaman yang melampau. Ini dua penyakit yang sangat bahaya berlaku dalam umat Islam. Seterusnya diterangkan dalam bahagian yang pertama ini, memberikan satu orang kata apa, tasawur permulaan sebelum dibahas dalam bahagian yang kedua, iaitu pertemuan antara Islam dengan Barat yang disebut oleh tokoh-tokoh pemikir Barat, Huntington, Bernard Lewis, dan lain-lain lagi. Dan terakhirnya ialah umat Islam hari ini sedang menghadapi penjajahan baru, neokolonial Barat dalam bentuk pemetaan baharu. Jadi pengarang bawa sebagai satu bunga untuk dibahas dalam bahagian yang kedua berkait dengan pemetaan baharu dunia Islam. Baik, bila kita lihat dalam bahagian yang kedua, pengarang menerangkan kepada kita yang pertama sekali ialah tentang musuh sebenar dunia Islam. Musuh sebenar dunia Islam ialah Zionis Yahudi yang membuat perancangan untuk memastikan mereka menguasai dunia dengan memecah belahkan dunia Islam, dan juga dengan menggunakan kuasa-kuasa besar dunia sejak daripada penubuhan gerakan Zionis sehinggalah ke hari ini. Kita lihat Zionis ditubuhkan pada tahun 1897 Masihi. Seterusnya mereka melaksanakan agenda pemetaan baharu dunia Islam melalui penguasaan terhadap kuasa-kuasa penjajah Barat, British, Perancis, Itali, dan lain-lain lagi. Maka termeterailah beberapa perjanjian, antaranya ialah perjanjian Balfour dan juga perjanjian Sykes-Picot, sejurus selepas daripada Perang Dunia yang pertama, dan juga kejayaan mereka menjatuhkan khilafah Turki Osmaniyah, sehinggalah mereka berjaya memetakan dunia Islam mengikut kehendak mereka, dipecah-pecahkan mengikut bangsa, kaum, dan juga mazhab. Seterusnya, agenda ini adalah agenda yang terus-menerus berlaku. Maknanya ia tidak terhenti dengan perjanjian Sykes-Picot. Tetapi ia terus berlaku sehinggalah ke hari ini. Antaranya ialah apa yang disebut
oleh Condoleezza Rice, bekas Setiausaha Luar Amerika Syarikat di zaman George W. Bush, di mana beliau telah menyebut tentang pemetaan semula Timur Tengah. Kenapa Timur Tengah? Kerana di situ terletak negara haram Israel yang telah mencapai kejayaan mereka menubuhkannya pada tahun 1948 sebagaimana yang kita maklum. Baik, seterusnya di sebelah Balkan pula dibentuk satu pemetaan baharu dunia Islam, termasuklah kawasan-kawasan yang terlibat bukan sahaja di Balkan, di Eropah Timur, bahkan juga ia menjangkau di sebelah Asia Tenggara dan di sebelah ASEAN negara kita Malaysia ini termasuk juga dalam agenda ini. Di mana kita melihat antara negara-negara penting yang dinyatakan dalam bahagian yang kedua ini ialah negara Pakistan, negara Turki, kerana kedua-dua negara ini mempunyai kelebihan yang tersendiri berbanding dengan negara-negara Islam yang lain. Kerana faktor sejarahnya, faktor jumlah umat Islam yang ramai, kekuatan tenteranya, dan lain-lain lagi, termasuklah juga kedudukan geografi yang begitu strategik berbanding dengan negara-negara yang lain. Seterusnya, pengarang menerangkan kepada kita dalam bahagian ini juga tujuan utama daripada semua agenda yang berlaku untuk memetakan kembali dunia Islam ini tidak lain dan tidak bukan ialah untuk memastikan negara haram Israel terus hidup dan lindungi. Kalau kita lihat kepada sejarah yang telah kita sebutkan tadi, bila tertubuhnya gerakan Zionis Yahudi, matlamatnya untuk menubuhkan sebuah negara bagi orang-orang Yahudi. Mereka berjaya. Ditubuh pada 1948. Dan mereka berjaya pecahkan dunia Islam sebagaimana yang kita nyatakan tadi. Kemudian agenda ini diteruskan. Bila negara haram Israel itu telah berjaya ditubuhkan, maka tidak negara itu mestilah dilindungi. Jadi cara untuk dilindungi negara tersebut, maka perlu kepada strategi baru bagi memetakan balik dunia Islam. Tidak boleh terhenti setelah mereka berjaya melakukan dalam fasa pertama, iaitu dalam Perang Dunia Pertama dan juga dalam Perang Dunia yang kedua. Ini apa yang sedang berlaku pada hari ini yang cuba dibawa oleh pengarang untuk difahami oleh umat Islam. Sebagai contoh, apa yang disebut dalam bahagian yang kedua ini, mengapa Barat melindungi Israel? Negara umat Islam dibahagikan antara negara kuasa besar selepas perjanjian Sykes-Picot, sebagaimana kita sebutkan tadi. Negara haram Israel dibentuk selepas perjanjian Balfour dimeteraikan. Israel tetap diselamatkan oleh kuasa veto. Gerakan Zionis menguasai bank dunia, tabung kewangan dunia dan syarikat media agregasi. Ini cara untuk mereka memastikan negara haram Israel dilindungi dan terus hidup. Senjata dibekalkan kepada negara Arab hanya untuk melaksanakan perang saudara sesama umat Islam. Mereka beri senjata kepada negara-negara Arab cuma untuk berperang sesama sendiri. Bila berperang sesama sendiri, Israel selamat. Itu apa yang berlaku di Yaman, apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Iraq, apa yang berlaku di Libya dan lain-lain lagi. Mereka lagakan sesama umat Islam, bukan saja di antara mazhab dengan mazhab yang lain, bahkan sesama satu kaum dan satu bangsa. Yang berperang di Yaman, sama-sama bangsa Arab. Yang berperang di Syria, sama-sama bangsa Arab. Yang berperang di Libya, sama-sama bangsa Arab. Berbunuh sesama sendiri.
dan mereka mempermudahkan untuk diberikan senjata kepada pihak-pihak yang bertelaga. Seterusnya dinyatakan juga mana-mana pihak yang mengancam keselamatan Israel mesti dihapuskan. Oleh kerana itulah pengarang menerangkan dalam bahagian yang kedua ini bagaimana agenda untuk melindungi Israel ini satu agenda yang begitu terancam sampai tahap mereka mewujudkan kekacauan sehingga mereka akan menghapuskan mana-mana pihak yang boleh mengancam Israel. Sama ada pihak itu individu, kumpulan ataupun negara. Dan tanpa mengira mereka ini daripada mazhab apa, kaum apa, ideologi apa. Ini apa yang berlaku, yang perlu kita fahami, dan inilah yang dibawa oleh pengarang untuk memahamkan umat Islam situasi semasa yang berlaku kepada dunia Islam pada hari ini. Sebagai contoh kita lihat Saddam Hussein. Saddam Hussein ini bukan seorang yang berfikrah Islam. Dia seorang pendukung parti Ba'as, sosialis, nasionalis Arab. Tetapi kerana dia anti Israel, maka dia dihapuskan. Muammar Gaddafi mempunyai pemikirannya sendiri. Dia berpegang dengan buku hijau. Dan dia seorang yang zalim kepada rakyatnya. Itu tajuk lain lah. Tapi dalam masa yang sama, dia anti kepada negara haram Israel. Dan dia membangunkan senjata nuklear. Jadi, Zionis Yahudi menggunakan negara-negara barat untuk menghapuskan Muammar Gaddafi. Dengan menggunakan alasan Gaddafi ini zalim. Padahal mereka juga yang bela Gaddafi dulu. Di sinilah kita perlu baca yang tersurat dan tersirat. Yang tersurat mereka kata Gaddafi ini zalim. Tapi yang tersirat kerana Gaddafi ini mengancam keselamatan Israel. Itu yang tersirat. Begitulah juga apa yang berlaku di Syria. Mereka cuba untuk hapuskan pemerintah Syria dengan kita tidak menafikan kezaliman pemerintah Syria itu terhadap rakyatnya. Peperangan yang berlarutan sehingga ke hari ini. Tetapi kita perlu juga baca yang tersirat. Yang tersiratnya ialah kerana ia mengancam keselamatan negara haram Israel. Ini apa yang nak dibawa oleh pengarang supaya kita memahami apa yang berlaku di dunia Islam pada hari ini. Baik, seterusnya yang terakhir, setelah pengarang bawa kepada kita dalam bahagian pertama supaya kita faham kefahaman yang betul, yang tepat dengan istilah-istilah yang dibawa oleh musuh-musuh Islam, dengan kita menjadikan Al-Quran sebagai acuan untuk kita memahami istilah-istilah ini. Kemudian pengarang bawa pula agenda musuh-musuh Islam dahulu, sekarang, dahulu melalui perjanjian yang kita sebutkan tadi, banyak perjanjian, dan sekarang apa yang sedang berlaku sekarang ini. Pengarang bawa kepada kita apakah penyelesaian kepada masalah yang berlaku ini. Penyelesaian tidak lain tidak bukan mestilah kesatuan dan perpaduan di kalangan dunia Islam itu sendiri. Sebab itu dalam bahagian yang ketiga, pengarang bawa ke arah pengukuhan dunia Islam. Antara yang diterangkan dalam bahagian yang ketiga ini ialah tentang inisiatif D8. Matlamat pembentukan Pertubuhan Kerjasama Ekonomi Kumpulan 8 Negara Membangun D8. Inisiatif bagi mengumpulkan sejumlah negara umat Islam. Menumpukan kerjasama kemanusiaan, ekonomi, keamanan dan teknologi. Persaudaraan Islam dapat dijalinkan atas semangat persaudaraan seagama yang masih wujud, iman yang masih berdenyut dalam hati masing-masing, anjakan paradigma yang menginginkan perubahan dan pembaharuan kerjasama. Di mana D8 ialah satu inisiatif yang dibentuk hasil daripada buah fikiran almarhum Profesor Najmuddin Erbakan, bekas Perdana Menteri Turki tahun 1995-96. Ketika itulah beliau
membawa wawasan D8 ini, mengumpulkan 8 buah negara Islam yang terpilih yang mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri, iaitu negara Turki, Malaysia, Indonesia, Mesir, Nigeria, Pakistan, Bangladesh dan Iran. Kenapa 8 buah negara ini sahaja? Kalau kita baca wawasan almarhum Profesor Najimuddin Erbakan, 8 buah negara ini sebagai permulaan. Selepas daripada itu akan diluaskan kepada D25, D50 dan seterusnya. Maknanya keseluruhan negara Islam. Kenapa 8 buah negara ini? Kerana 8 buah negara ini mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri. Negara Malaysia dan Indonesia satu rumpun dan jumlah umat Islam yang paling ramai di dunia Islam. Itu satu. Maknanya kekuatan tenaga ada di situ. Yang keduanya kerana lokasi geografinya sangat strategik dengan kewujudan Selat Melaka yang menjadi salah satu laluan paling sesak perkapalan daripada barat ke timur, yang membawa bermacam-macam barang-barang yang akan membangunkan ekonomi bukan sahaja di peringkat dunia Islam, bahkan di peringkat dunia secara umumnya. Negara Pakistan, Bangladesh mempunyai cirinya yang tersendiri. Jumlah rakyatnya yang ramai dan mempunyai kekuatan tentera yang begitu kuat. Satu-satunya negara Islam yang mempunyai senjata nuklear. Jadi di situ kena ambil perhatian. Oleh kerana itulah Profesor Najimuddin Erbakan almarhum memasukkan negara Pakistan dan Bangladesh ini sebahagian daripada D8. Iran mempunyai kekuatannya sendiri, khususnya memimpin dunia Islam yang bermazhab Syiah. Dalam masa yang sama mempunyai kekuatan-kekuatan yang tersendiri dari sudut sejarahnya, dari sudut hasil mahsulnya, gas petroleum dan lain-lain lagi. Turki mempunyai kekuatannya sendiri dari sudut sejarah, pernah memimpin dunia Islam dan juga mempunyai lokasi yang sangat strategik yang menghubungkan di antara Asia dan Eropah. Dan seterusnya Mesir. Mesir ini dianggap sebagai big brother kepada negara Arab. Kerana negara Arab yang mempunyai jumlah umat Islam yang paling ramai ialah Mesir. Dan Mesir sebuah negara Arab yang bersempadan dengan negara haram Israel. Dalam masa yang sama mempunyai tempat yang sangat strategik, iaitu terusan Suez yang menghubungkan di antara Laut Mediterranean dan Laut Merah seterusnya ke Lautan Hindi. Nigeria diambil di benua Afrika kerana Nigeria mempunyai kepentingan yang tersendiri di benua Afrika. Oleh kerana itulah Najimuddin Erbakan membawa inisiatif D8 ini sebagai permulaan untuk mengukuhkan dunia Islam dari sudut ekonomi, dari sudut teknologi, dari sudut keamanan, kemanusiaan dan lain-lain lagi. Oleh kerana itulah antara program ataupun projek yang mahu dilaksanakan daripada D8 ini yang dibawa oleh almarhum ialah mata wang dunia Islam, dinar emas. Tetapi perancangan ini tidak berjaya, terhenti sekerat jalan, dan idea ini dilaksanakan oleh Kesatuan Eropah yang menggunakan mata wang yang sama, euro, yang dilaksanakan sehingga ke hari ini. Seterusnya yang terakhir yang nak dinyatakan di sini ialah masa depan adalah milik Islam. Bukan sahaja keyakinan kita umat Islam terhadap apa yang saya sebutkan tadi, bahkan ini diakui sendiri oleh musuh-musuh Islam. Mereka kata orang Islam tidak boleh dipecah dan dihancurkan jika sekiranya terdapat 3 perkara. Yang pertama, Al-Quran yang dipelihara. Yang kedua, pelaksanaan ibadah haji. Yang ketiga, solat Jumaat yang berterusan. Kenapa Al-Quran? Kerana ia adalah petunjuk dan panduan kita. Kenapa ibadah haji? Kerana dia adalah simbolik kesatuan ummah. Kenapa solat Jumaat?
kerana ia adalah simbolik kesatuan ummah setempat. Di satu kampung, di satu bandar, di satu negeri, bila terlaksanakan syiar Islam ini, maka akan terselah di situ syiar Islam, kesatuan ummah. Oleh kerana itulah, walaupun kita agak bimbang dengan perancangan musuh-musuh Islam yang diterangkan oleh pengarang tadi, tetapi akhirnya pengarang menyebut bahawa di sana ada sinar. Masa depan adalah milik Islam. Yang penting, umat Islam mestilah kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, yang bertunjangkan kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang saya nak sebut, dapat kongsi pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat daripada apa yang kita dengar. Dan akhirnya saya nak sebut dan ulang sekali lagi, buku ini adalah satu buku yang saya kira harus dimiliki oleh rakyat Malaysia secara umumnya, tanpa mengira latar belakang politik, tanpa mengira jantina, tanpa mengira tua muda. Satu buku yang sangat penting untuk kita memahami waqi' semasa dunia Islam dan juga untuk kita melaksanakan agenda bagi kita menggagalkan perancangan musuh Islam ini, tidak lain dan tidak bukan melalui kekuatan yang ada kepada diri kita sendiri, yang mana kita tidak boleh bergantung kepada pihak-pihak lain. Kita mestilah bergantung kepada diri kita sendiri, umat Islam, dunia Islam, dan masa depan adalah milik Islam. Itu keyakinan yang mesti kita letak dalam diri kita. Sekian dulu, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair YB Ustaz atas kupasan syarahan yang telah disampaikan, khususnya berkenaan buku pemetaan baharu dunia Islam seperti tadi. Alhamdulillah, begitu banyak yang telah disyarahkan oleh telah disampaikan oleh YB Ustaz berkenaan buku ini daripada bahagian pertama sehingga bahagian terakhir. Dan seperti mana yang ditekankan oleh YB Ustaz sendiri, bahawa buku ini semestinya harus dimiliki oleh segenap rakyat Malaysia supaya lebih memahami politik dunia Islam itu sendiri, supaya kita sendiri dapat memahami bagaimana pergerakan dunia Islam ini dengan lebih jelas dan lanjut. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada YB Ustaz. Jadi kalau ikutkan, kita meraihkan soalan-soalan yang diberikan oleh sahabat-sahabat penonton jika ada, tapi sehingga kini saya masih lagi menantikan soalan-soalan jika ada. Okey, baik. Ada soalan baru saja diterima oleh saudara Muhaimin Safaruddin. Boleh pihak teknikal nyatakan paparkan di skrin soalan daripada saudara Muhaimin. Mohon izin bertanya, pada pandangan Ustaz, manakah yang lebih realistik untuk dilaksanakan pada masa ada inisiatif lain dalam usaha penyatuan dan pemerkasaan Islam dan negaranya? Jazakumullah khair Ustaz. Dipersilakan Ustaz jawapannya. Saya tunjuk semula soalan ni. Pasang semula. Okay, boleh pihak teknikal paparkan sekali lagi. Okey, baik. Ini soalannya. Apa yang penting, tak kira lah apa nama sekalipun, D8 ke OIC. Manakah yang lebih realistik dilaksanakan pada masa ini?
Apa yang penting yang perlu kita fahami tanpa mengira apakah nama-nama ataupun istilah-istilah yang digunakan D8 ke OIC ke ataupun apa saja, ialah ruh daripada itu semua tidak lain tidak bukan kesatuan dan perpaduan umat dan dunia Islam. Maknanya kita tidak semesti terikat dengan D8 ataupun OIC ataupun apa saja nama. Yang penting kita mestilah pergi kepada matlamat akhir untuk menyatupadukan umat dan dunia Islam. Sebagai contoh, inisiatif KS Summit yang dianjurkan oleh Malaysia pada akhir tahun 2019 yang dihadiri oleh 4 buah negara, iaitu Malaysia sebagai tuan rumah, Qatar, Pakistan dan juga Turki, Iran satu lagi. Di mana ini satu inisiatif yang saya kira tidak jauh beza dengan matlamat D8 itu sendiri untuk mengukuhkan dunia Islam yang mempunyai ciri-ciri yang tertentu dari sudut ekonomi, teknologi, sains dan lain-lain lagi. Jadi apa yang penting kita kena mulakan dahulu. Mulakan dahulu ke arah perpaduan umat dan dunia Islam ini, apa nama sekalipun tidak penting. Dan yang keduanya yang lebih penting ialah follow up kepada resolusi-resolusi yang dipersetujui itu. Bukannya orang kata apa terbantuk di tengah jalan, tapi mestilah ada follow up ke arah itu selepas daripada itu. Wallahu a'lam. Okay, baik. Terima kasih Ustaz atas jawapan telah diberikan soalan yang telah diajukan oleh saudara Muhaimin. Harapnya jawapan tersebut jelas, insya-Allah menjawab kepada soalan yang telah diberikan. Okay, baik. Saya kira setakat itu sahaja soalan yang dinyatakan ditanya oleh pihak penonton. Okay, ada lagi tambahan soalan? Okey, daripada Puan Salamiah Muhammad Noor. Assalam, disebutkan tadi kekuatan Islam melalui penghayatan Al-Quran, salat Jumaat dan himpunan haji oleh umat Islam. Apa komen Ustaz, YB Ustaz, komen Ustaz, ada ke hari ini yang salat Jumaat dan haji tertangguh? Oh, ini berkenaan dengan situasi pandemik COVID-19 lah. Okay, apa komen Ustaz? Dipersilakan. Yang penting 3 ramuan ini adalah ramuan utama kepada kekuatan umat Islam yang diakui sendiri oleh musuh-musuh Islam. Adapun apa yang berlaku dalam keadaan kita tidak jangka, itu di luar kuasa kita. Contohnya hari ini kita tak boleh tunai solat Jumaat. Bukan kita nak, kerana keadaan tidak mengizinkan kita. Haji pun begitu, tidak mengizinkan kepada kita untuk pergi menunaikan haji. Jadi apa yang penting, ramuan itu ada di situ. Al-Quran, solat Jumaat dan himpunan haji. Dan ini sebenarnya yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam, kerana mereka tahu selagi mana umat Islam melaksanakan 3 ramuan ini, maka mereka tidak boleh menghapuskan umat Islam. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih Ustaz. Baik Ustaz atas jawapan telah diberikan soalan yang telah diajukan oleh Puan Salamiah. Harapnya menjawab kepada soalannya. Okay, baik. Jadi saya kira setakat itu saja soalan. Jika ada saya boleh tersajukan, jika tiada saya kira kita berhenti setakat ini saja soalan-soalan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat penonton yang sudi ajukan soalan kepada YB Ustaz. Baik, jadi sebagai penutup untuk program kita pada malam ini, alhamdulillah terima kasih kepada YB Ustaz atas kesudian untuk bersama dengan pihak Pusaka Permata Ummah memberikan syarahan
berkenaan buku pemetaan baharu dunia Islam yang telah dikarang oleh Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hawang yang berkisarkan pemahaman geopolitik antarabangsa dan kesannya terhadap dunia Islam secara visual, peta dan kronologi. Baik, sebelum kita tutup program kita pada malam ini, sedikit untuk saya memberikan promosi yang disediakan oleh pihak Pustaka Permata Ummah. Okey, baik. Promosi yang pertama iaitu berkenaan dengan daurah surah Nuh, daurah tafsir surah Nuh. InsyaAllah yang akan diadakan oleh pihak Pustaka Permata Ummah pada Sabtu minggu hadapan 19 Jun dari jam 9 pagi sehingga 5 petang seperti poster yang tertera. Kita mempunyai kita mempunyai 3 yuran, iaitu yuran yang berharga RM RM20, yuran yang berharga RM RM59 dan RM RM50. Jadi sebarang butiran lanjut boleh didapati di Facebook Pustaka Permata Ummah. Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua, itu berkenaan dengan pertandingan gambar kreatif. Pertandingan gambar kreatif. Baik. Pertandingan gambar kreatif ini disediakan oleh pihak Pustaka Permata Ummah. Khususnya untuk gambar kreatif. Macam mana nak sertai pertandingan gambar kreatif ini? Mudah saja. Ada 3 saja step. Step yang pertama, langkah yang pertama itu bergambar bersama buku Pustaka Permata Ummah. Dan langkah yang kedua, upload ataupun muat naik di sama ada di Facebook ataupun Instagram. Dan langkah yang ketiga, tag Pustaka Permata Ummah dan berserta hashtag ayah cik ikon membaca. Baik, seperti mana yang dinyatakan di poster yang tertera, tarikh tutup 27 Jun 2021 dan hadiah yang disediakan ialah set buku Pustaka Permata Ummah berharga RM RM200. Jadi jangan lepaskan peluang, sertai dan dapatkan hadiah yang sangat lumayan ini. Okey, baik. Jadi setakat itu sahaja promosi yang disediakan oleh Pustaka Permata Ummah. Jadi jangan lupa sentiasa kemaskini update dengan sebarang maklumat kemaskini di FB ataupun Insta Pustaka Permata Ummah, sebarang promosi, hebahan, program dan sebagainya. Jadi terima kasih lagi kepada semua penonton yang sudi bersama dengan kita pada malam ini. InsyaAllah semoga segala yang dituturkan, segala yang disampaikan, selagi yang diisi dalam program ini bermanfaat buat kita semua, insyaAllah. Dan harapnya bukan sahaja yang sertai pada malam ini, dan juga boleh sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain yang tidak sempat untuk sertai program kita pada malam ini. Baik, jadi sahabat-sahabat, setakat itu saja program kita pada malam ini. Saya mewakili pihak penganjur mohon maaf atas segala segala masalah teknikal yang berlaku daripada awal sehinggalah penghujung program kita pada malam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa dalam program yang akan datang. InsyaAllah moga Allah lapangkan masa dan ruang kita untuk kita sentiasa sertai segala majlis ilmu yang telah disediakan, insyaAllah. Dan semoga Allah jaga kita semua daripada segala malapetaka, wabak, penyakit yang tidak diingini, khususnya wabak COVID-19, insyaAllah. Saya jaga diri, insyaAllah kita tangguhkan program kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan salatul as. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illallah. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih semua. Assalamualaikum.